Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sajid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawl fayattabi'una ahsana walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Boleh dengar tak? Dalam FB okey. Kita berhenti pada kalam muallif rahimahullah. Sini macam dia video ni macam putus-putus video. Suara ada. Video ada. Waiting for live video ni. Kita casting OBS ni. Okey. Kita sambung pada hasyiah Syekh Asy-Syarqawi pada kalam muhasyi wa anithani, jawapan kepada i'rab yang dibawa datang. Okey. Astahnya fa in qulta hadhihi ziyadatu minal musannifi a'ni qawlahu thumma yajibu aujabat ishkalahu min wajhain. Penambahan thumma yajibu itu mendatangkan iskal pada dua wajah. Pertama, adamu mutabaqatil khabar lil mubtada'. Jawab dah. Yang kedua, ihamuhu anna sifatil ma'ani laysat min jumlatil 20. Maka masuk pada kalam muhasyi wa anithani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wa anithani ay wa ujiba anithani bi anna tatabbu'a kalamihi wal wuqufa alaihi khususan qawlahu wa hiya adadul 20 al-ula qawlahu wa hiya adadul 20 al-ula yarfa'u dhalikal ihama. Dijawab daripada yang kedua bahawa tatabbu', kita meneliti kalam musannif dan kita wukuf makna perhati di atas kalamnya, lebih-lebih lagi kalam musannif iaitu lawan bagi 20 yang pertama itu, wahya ad-dadul 20 al-ula yarfa'u dhalikal iham, akan mengangkat iham tersebut, andaian tersebut akan terangkat. Mana andaian mengatakan bila sebut summa yajibu bahawa sifat ma'ani itu bukan daripada jumlah 20 yang disebut awal tu, bal zaidatun alaiha, iham yang pertama ni. Ingat tak ni? Ni. Ani athani ni wa anithani. Jadi kalau tengok pada kalam musannif, kalau kita perhati kalamnya, itu menghilangkan andaian tersebut, iham tersebut. Wa yaqdi, dan memberi faham bi annal ma'ani, dan memberi faham, menuntukkan dia faham bahawa annal ma'ani min jumlatil 20, bahawa sifat ma'ani itu termasuk daripada jumlah 20 sifat itu. Habis. Okay. Kemudian kata dia wa qaddamal musa, selesai situ. Ni mana dia sambung ke dia buat penggal baru? Dia titik tak? Penggal baru. Betul. Jadi kitab lama molek ni kalau nak tahqiq, nak tulis balik, buat penggal baru. Wa qaddamal musannifu sifatis sulubi, dan mendahulu oleh musannif akan sifat-sifat salbiyah ala sifatil ma'ani. Disebut salbiyah dulu daripada sebut ma'ani. Sebab apa?
iqtidaan, kerana mengikut bil kitab was sunnah, mengikut kepada Al-Quran dan juga hadis. Ikut bagaimana Quran buat pada menerangkan sifat Tuhan. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan tidak ada yang seumpama seperti Tuhan sesuatu pun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Mana syahid di sini? Syahid di sini laisa kamithlihi, penafian. Al-Quran menyebut dalam ayat ini penafian dulu. Jadi baru lepas tu dia sebut pengisbatan sifat, iaitu sifat sama' basar. Samalah, sebut salbiyah dulu, nafi dulu, baru sebut ma'ani. Wa qala huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwa Allah, dialah Allah, alladhi la ilaha illa huwa. Ni penafian dulu. Tiada Tuhan melainkannya. Alimul ghaibi wasyahadah, baru mengisbatkan dialah alimul ghaib, maha mengetahui segala yang ghaib dan segala yang nyata. Wa qala alaihi salatu wassalam innakum. Mana? Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala mana? Asamma wala ghaiba wa innama tad'una sami'an basira. Dalam hadis ni sama dalam tu lah, Aqaid Duriyah tu. Dan sabda Nabi SAW, hadis ni panjang lah, dia ambil sebagian hadis. Innakum la tad'una, sesungguhnya kamu, la tad'una asamma, kamu tidak menyeru Tuhan yang asamma, yang pekak. Menafi dulu. Wala ghaiban, dan kamu tidak seru Tuhan yang tak ada. Yang jauh, yang tak ada. Nafi dulu. Innakum, sesungguhnya kamu tad'una sami'an basira, kamu menyeru Tuhan yang maha mendengar, maha melihat. Baru isbat. Qariba, sami'an basira, qariba. Okey, satu. Itu illah kenapa didahulukan sifat salbiyah di atas sifat ma'ani. Wali anna al-ula, al-ula kena pada sulub, sifat salbiyah. Min qabilit takhliyati bil kha'il mu'jamah, baca takhliyah, baca dengan kha'. Wathaniyata, dan yang kedua min qabilit tahliyati. Illah yang kedua atau sebab ikmatlah munasabah yang kedua, kenapa didahulukan salbiyah dulu daripada ma'ani? Kerana sifat salbiyah tu dari segi dia itu takhliyah, penyucian. Yang kedua, ma'ani tu dari segi tahliyah, pengisian, isi dengan sifat-sifat yang baik. Makna hak penafi takhliyah, menghilangkan, hilang, tolak, sapu, tahuk jauh-jauh. Tahliyah baru isi dengan yang elok-elok. Ini samalah dalam tasawuf pun sama. Disuruh kita supaya takhliyahkan dulu hati daripada selain Allah, barulah isinya dengan akhlak-akhlak yang baik. Min qabili takhliyati qabla tahliyati. Takhliyah dulu sebelum tahliyah. Bil ha'il muhmalah, baca dengan hak muhmalah. Sebab kalau tidak ada dhabit itu, makna boleh baca belakang tu. Sebab dari segi tulisannya sama je. Wal ula muqaddamatun urfan, dan yang pertama itu, ni adalah lain pula ni. Yang pertama muqaddamah, didahulukan pada uruf, ala thaniyah, atas yang kedua. Mana benda yang takhliyah ini, benda yang pengosongan ini didahulukan dulu daripada kita nak hias dan isi dia dengan benda-benda yang cantik. Dari segi uruf dan adatnya gitulah. Idzil insanu la yatazayyanu bi jamili thiyabi wa ghairiha illa ba'da izalati ma bihi minal awsakhi. Kerana manusia itu la yatazayyanu, dia tidak akan berhias bi jamili thiyab, ai bi thiyabil jamil, dengan pakaian-pakaian cantik dan lain-lain padanya, illa ba'da izalati ma bihi minal awsakh, kecuali setelah menghilangkan apa yang ada pada dirinya daripada kotoran-kotoran. Contoh lain, kadakhilil hammam, seperti orang yang masuk tandah, fa innahu yuzilu
adranahu, sesungguhnya dia akan hilangkan kotoran-kotoran najisnya. Thumma yalbasu thiyaba zinatih, kemudian baru dia pakai pakaian perhiasan dia. Okey, habis. Kemudian, kenapa selesai dah tu? Kenapa didahulukan salbiyah di atas ma'ani? Ma'ani dengan maknawiyah pula. Wa qaddama huna al-ma'aniya 'ala al-ma'nawiyati, dan mendahului oleh musannif di sini sifat ma'ani daripada sifat maknawiyah, li'annaha kal asli, kerana ma'ani itu macam asal dia, asas dia. Macam asas dia. Wal ma'nawiyah kal far'i, seperti farak, cabang. Jadi hak asas, hak tunggunya ialah ma'ani, ma'nawiyah tu cabang, furu'. Idzil ula, kerana yang pertama wujudiyatun. Mana wujudiyah? Sifat ma'ani tu sifat wujudiyah. Sifat pertama itu wujudiyah, tumayyizu. Dia apa nama ni? Tumayyizu, dia membeza dia, ala hiyaliha, dengan lawangnya, wa tu'qalu, dan ditaakulkannya, wa tumathilu, dan dia tu sama, wa tukhalifu, sama dan tak sama itu, lidzawatiha, kerana zatnya. Jadi sifat wujudiyah ini dia terbeza daripada lawannya. Dia ta'akul, sama dan menyalahi bagi zat diri ma'ani tu, kerana lizawatiha, kerana diri dia sendiri. Makna beza kudrat dengan iradat. Ada? Kalau beza, kalau sama, ta'akul dia tu dengan apa? Lizawatiha, kerana zat dia sendiri. Kerana dia tu sifat yang jenis ada. Okay. Yang kedua pula, maknawiyah pula. Wal ma'nawiyatu ahwalun, adapun maknawiyah dia itu ahwal. La takunu kadzalika, dia tidak begitu, tak sama macam ma'ani. Illa, kecuali bittabaiyati, dengan cara mengikut. Jadi bezanya maknawiyah ni dia hanya ikut saja, bukan kerana dia tu sifat dia sendiri. Dia hanya mengikut saja lima'aniha, bagi sifat ma'aninya, allati hiya malzumatun laha, yang mana sifat ma'ani itulah malzumatun laha, yang dilazimi baginya, bagi maknawiyah. Nampak tak? Nak terang tu je bahawa ma'ani ni benda maujudah, maknawiyah ni ahwal. Jadi ma'ani tu, antara ma'ani diri dia dengan lawang dia sama beza itu kerana lizawatiha, kerana dia tu sendiri. Adapun maknawiyah itu dia hanya mengikut bagi ma'ani. Habis. Tapi musannif wa qaddama fil kubra, musannif dalam kitab akidah kubra dia, akidah kubranya, dia mendahulukan al-ma'nawiyata, qaddama fil kubra al-ma'nawiyata. Dalam kitab kubra dia mendahulukan perbincangan tentang sifat maknawiyah dulu. Kenapa? Lilittifaqi 'alaiha, kerana persepakatan di atasnya. Baina ahli sunnati, antara ahli sunnah wal mu'tazilah. Kerana ahli sunnah mu'tazilah dia sepakat bahawa maknawiyah tu sabit bagi Tuhan. Maknawiyah itu sabit bagi Tuhan. Tak nafi. Kalau nafi tu kufur lah. Itu sepakat. Pernah tengok tak kubra? Baca. Kubra ni makna peringkat lepas daripada peringkat. Dia peringkat tinggi sikit lah. Peringkat tinggi sikit lah. Sebab dia perbincangan lebih dalam sikit. Dia ringkasan pada irsyad lah katanya. Bagaimana Ustaz Zainul Islam buat kan? Dia cek kubra. Kubra tu Anadam baca dengan Syekh Khalid Khalid Az-Zahri masa mari Niza. Dr. Aiman ceramah. Ana bawa dia. Ambil masa. Habis. Sebab baca matang je. Baca matang. Jadi lilittifaqi 'alaiha baina ahli sunnati wal mu'tazilati. Wa li'annaha dalilun 'ala itsbatil ma'ani, dan kerana maknawiyah itu dalil atas pensabitan ma'ani. Jadi ayat Quran datang dalam sirah maknawiyah. Wa huwas sami' al-basir. Apa? Itu datang dalam ta'bir menunjuk kepada maknawiyah. Jadi itu
dalil bahawa adanya ma'ani bagi zat tersebut. Dalilun ala itsbatil ma'ani. Bila begitu, wa ma'rifatud dalil qabla ma'rifatil madlul. Tentulah mengetahui dalil itu terlebih dahulu daripada mengetahui madlul. Jadi sebab itu dalam Kubra Imam Sanusi mendahulukan maknawiyah dulu. Sebab maknawiyah di situ umpama dalil bagi ma'ani. Maka tahu dalil dululah baru tahu madlul. Tengok tepat tu ada asap baru tahu ada api. Apa dah? Gitu. Qauluhu sab'u sifatin. Kita baca lagi luar ni. Kemudian 7 sifat dinamakan sifat ma'ani. Okey, qauluhu sab'u sifatin. 7 sifat ai indal asyairati di sisi asyairah. Di sisi asyairah. Wa ammal maturidiyatu, adapun maturidiyah fazadu sifatan thaminan, maka mereka menambah sifat ke-8. Wa hiya sifatul fi'li al-hadithati, sifatul fi'li al-hadithatu lah. Al-hadithatu jadi sifat kepada sifat. Jadi sifat kepada sifat. Jadi na'at kepada sifat. Sifatul fi'li al-hadithah. Sifat itu yang baharu. Wahia sifatul fi'li al-hadithatu indal asyairah. Apa dia tu? Sifat takwin. Faja'alahal maturidiyatu. Maturidiyah menjadikannya qadimatan. Menjadikan sifat fi'il ni. Sifat fi'il di sisi asyairah dia sifat fi'il. Sifat fi'il ni baharu. Maturidiyah dia bilang sebagai sifat hak qadim. Wasammuha sifatat takwin, dinamakan sifat takwin. Sebab tu hak ni kita berapa kali kata dah, orang kata Asy'ariyah Maturidiyah 13 tu, Asy'ariyah Maturidiyah 20. 20 kat mana? Ma'ani tu tak sama dah. Apa dah? Ma'ani di sisi Maturidiyah itu tak sama dah. Dan tak jumpa lagi lah makna sumbul ada pun satu. Hak tu kitab Melayu. Dan juga dia tu sebenarnya terjemah daripada hak lain. Ada pun kitab menjadi sumber tak ada yang mengatakan bahawa 13 tu Asy'ariyah, 20 tu Maturidiyah. Dia ada ulang ya? Baba sebut mana baba? Apa ni? Ada sebut ke tu? Tak ada tau. Khilaf kan? Ustaz Afiq, ada dengar siapa-siapa? 13 20 ni. Awak kata 20 tu Maturidiyah. Ya. Kalau tengok tu benda kadang-kadang kena tahqiq baliklah tu. Jadi Maturidiyah tu dah ada sifat ke-8 iaitu sifat takwin. Wasammuha sifatat takwin. Fahiya indahum, maka sifat takwin di sisi Maturidiyah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat yang qadim, yang maujud lah, yang qadim, yang ada pada zat Tuhan. Bihal ijad wal i'dam, dengannya Allah mengada dan meniadakan. Zaidatun alal kudrah, yang mana sifat ini lebih daripada kudrat. Makna bukan lebih pada kudrat, bukan kudrat, lebih pada kudrat. Sifat lain lah. Zaidatun alal kudrati wa ghairiha, lebih daripada sifat kudrat dan selain sifat kudrat, min baqiyatis sifati, daripada baki-baki sifat lain. Okay. Jadi fa in ta'allaqat, jika berkait bil hayati, berkait dengan sifat dengan kudrat tu, ataupun kita kata ijad atau i'dam itu, perbuatan tu, sifat itu kalau berkait dengan menghidup, sumiyat, maka dinamakan ihya'an, dinamakan sifat ihya'. Au bil mauti sumiyat imatatan, dinamakan imatah. Au bil khalqi sumiyat khalqan. Au bir rizqi sumiyat razqan. Razqan masdar, maka dinamakan razqan. Kalau berkait dengan rizki, rizki itu rizki benda, Tuhan memberi rizki, maka perbuatan memberi rizki dinamakan razqan. Bukan rizqan, razqan. Dinamakan razqan. Jadi semua-semua tadi tu dia takwin, tapi iktibar berbeza. Iktibar rezeki nama razqan, iktibar menghidup nama ihya, iktibar memati imatah. Dia tu takwin je. Apa tak? Bukan banyak pula, jangan pecah pula. Ada jenis orang yang suka jadi banyak. Dia pecah pula tu sifat tu pecah. Jangan jadi serabut jadi apa.
Je takwin. Dia takwin. Dalam takwin tu kalau lihat kepada aspek ni nama imatah, nama ihya, nama raskam gitulah. Wa hakadha, dan begitulah. Fa wazifatuha indahum, maka wazifah, tugas. Tugas tugas takwin tu, sifat takwin di sisi mereka Maturidiyah ialah ibrazul mumkina, menyatakan dan menzahirkan mumkinat itu. Menyatakan mumkinat itu. Makna menyatakan makna menzahirkan, buat siapa nyata dan sungguh. Fama ja'alnahu ta'alluqan, dan sekarang ni kata Syekh kita, apa yang kami, makna kami Asy'ariyah, apa yang kita Asy'ariyah mengiranya ta'alluq tanjizian lil qudrah, kita kira sebagai ta'alluq tanjizi bagi kudrat itu, ya ja'alunahu ta'alluqan tanjizian li sifati takwin, dia jadikan sebagai ta'alluq tanjizi bagi sifat takwin. Jadi kita ada ta'alluq tanjizi. Tanjizi dah? Hadis ke qadim? Tanjizi dah? Hadis ke qadim? Tak, kudrat. Tanjizi apa? Hadis lah. Mana ada tanjizi qadim? Sifat kudrat. Sifat kudrat. Apa yang dalam Asy'ariyah ta'alluq tanjizi, yakni ta'alluq tanjizi hadis lah. Hak dalam sifat kudrat itu Maturidiyah jadikan dia sebagai ta'alluq tanjizi bagi sifat takwin. Faham tak? Wa wazifatul qudrati indahum, dan wazifah, tugas kudrat di sisi mereka, di sisi Maturidiyah, dah kudrat apa peranan? Dah kalau buat sungguh tanjizi hadis dengan menzahirkan makhluk itu, tugas takwin, dah kudrat apa peranan? Wa wazifatul qudrati indahum, maka tugas kudrat di sisi Maturidiyah tahyi'atuha al-mumkina, mempersiapkan mungkin, waja'luha, dan menjadikan tahyi'atuha taf'ilah tu, tahyi'atuha waja'luha qabilan litakfir, dan menjadikannya mampu untuk takfir fihi, padanya, pada mungkin. Fahiya allati biha yakunu mulkim, dan dialah allati biha, yang kudrat dengan fahiya allati, dan ia mana? Kudrat itulah. Allati biha, yang dengan sebab kudrat itu, yakunul mumkinu, adalah mungkin itu, qabilan litakfiri, menerima bagi takfir. Fata'alluquha indahum, maka ta'alluq kudrat di sisi mereka, ta'alluqa indahum, ta'alluqun khabar, fata'alluquha mubtada', ta'alluqun tanjiziyun qadimun, maka ta'alluq itu ta'alluq tanjizi qadim. Wa ta'alluqu sifati takwin, dan ta'alluq sifat takwin, ta'alluqun tanjiziyun hadithun, ta'alluq tanjizi hadis. Nampak tak sini? Tak ada pen, ada pen. Saya sikit. Ada. Jadi di sisi Maturidiyah, sifat kudrat tu, kalau kita kan di Asy'ariyah al-qudrah ada dua kan? Suluhi, qadim, dan juga tanjizi hadis. Okey. Hak tanjizi hadis di sisi Maturidiyah ni, dia ialah sifat takwin. Lepas tu kudrat. Ni Asy'ariyah. Asy'ariyah atas ni. Jadi kudrat tu, tugas dia mempersiapkan mungkin untuk terima kesan. Jadi tugas mempersiap tu dia bukan suluhi dah. Tanjizi qadim. Faham tak? Sebab dia langsung. Faham?
Jadi dia kata fawazifatuha indahum, mana tadi? Wa wazifatul qudrati indahum. Wazifah, tugas kudrat di sisi mereka, di sisi Maturidiyah. Tahyiatul mungkin, nak menyediakan, mempersiapkan mungkin dan menjadikan mungkin itu menerima taksir. Maka kudrat itulah dengannya mungkin dapat terima taksir. Maka bertakluk kudrat di sisi mereka itu takluk tanjizi qadim juga. Sebab menyiapkan, menjadikan mungkin itu terima tu benda orang qadim memang daripada dulu lagi. Mungkin itu menerima akan kesal. Kudrat. Tak ada kudrat tu je tanjizi qadim. Tanjizi qadim. Kita tengok dari segi aspek tugas kudrat tu gitu dan tugas tu tanjizi qadim. Bila tanjizi qadim tak payah dah suluhi. Faham tak? Wa ta'alluqu sifati takwin ta'alluqun tanjiziyun hadith. Jadi ada satu-satu. Amma 'indal asy'ariyati, adapun di sisi asy'ariyah, fala yata'allaku ta'alluqa ta'thirin, tidak bertakluk akan sebagai la yata'allaku ta'alluqa ta'thirin, tidak bertakluk akan sebagai takluk taksir illa sifatu jadi fa'il bagi yata'allaku. La yata'allaku ta'alluqa ta'thirin illa sifatul qudrati, kecuali sifat kudrat. Jadi takluk taksir itu sifat kudrat lah. Wa sifatul fi'li indahum, dan sifat fi'il di sisi mereka, di sisi asy'ariyah, hiya ta'alluqatuha at-tanjiziyatu al-hadithatu. Maka dia itu ialah segala ta'alluq yang tanjiziyah, yang hadis. Jadi sifat fi'il di sisi asy'ariyah tu bukan taksir situ, dia hanya ta'alluqnya. Ta'alluq amru intibari lah. Ta'alluq tanjizi hadis. Fa in ta'allaqat, jika berkait bil khalqi, dengan mencipta, sumya dzalika ta'alluq, dinamakan ta'alluq itu khalqan, au bir rizqi sumya razqan, wa hakadha kama marra idahuhu, sebagaimana telah lalu keterangannya. Mudah. Nampak? Kalau nak cari huraian ataupun perincian sifat gini, payah juga cari kitab Maturidiyah tu. Jadi Syekh kita, Syekh Syarqawi buat mari sini. Ada sebenarnya dalam syarah-syarah Maturidiyah lah. Wa summiya sifatil ma'ani wa tusamma sifatil ma'ani, dinamakan dia akan sebagai sifat ma'ani. Ad-dhamiru fi tusamma, dhamir pada tusamma, dinamakan. Dhamir tu, dhamir mustatir tu, jadi naibul fa'il, jadi naib fa'il. Fi mawdi'il maf'ul al-awwal. Jadi naib fa'il pada tempat maf'ul pertama jelah. Sebab kita tukar fi'il mabni lil majhul kan. Mabni lil majhul atau mabni lima la yusamma fa'iluhu, maka naib maf'ul yang pertama tu jadi naib fa'il. Fi mawdi'il maf'ul al-awwal. Dinama akan ia. Dinama akan ia. Tu maf'ul pertama. Kalau ikutnya menama ulama akan ia. Tu ada fa'il tu. Menama ulama. Akan ia, akan sifat ma'ani. Jadi ada dua maf'ul. Fi mawdi'il maf'ul awal. Wasifati tu. Maf'ulus tsani, ialah maf'ul yang kedua, mansubun. Jadi baca dia mansub lah. Mansub bil kasrati, dengan baris bawah. Sebab apa? Sebab jamak muannas salim. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fi jarin wa fi nasbi ma'a.
wa mudhafun, dan dia itu mudhaf, sifat tu mudhaf, ilal ma'ani, diidhafat kepada ma'ani, sifatil ma'ani. Dia itu ma'ani itu jam'u ma'nan, dia jamak kepada makna. Wa sayati bayanuhu, nanti akan datang apa maksud makna tu. Okey. Ai thumma ba'da tahaqquqi, setelah tahakkuknya, setelah nyata dan sungguh tinya, setelah ceraknya. Al muradu bit tahaqquqi, yang dimaksudkan dengan tahakkuk ini ialah as-subutu, sabit alal wajhil haqqi, sabit atas jalan yang benar. Makna sungguh lah. La bi makna isbatil ahkami bi adillatiha, bukan dengan makna mensabitkan hukum bi adillatiha, dengan dalilnya. Kan maksud tahqiq kan, hadza muhaqqiq. Muhaqqiq kan ada darjat kan, at-tahqiq, apa tu, at-tadqiq, at-tanmiq, at-tazwiq. Peringkat apa nama ni, dalam Hasyiah Habib Jirmi ada sebut kan, dalam Iqna' kan. Tahqiq muqaddimah dia sebut. Tahqiq an ya'tiya bidalilin, an ya'tiya mas'alata bidalilin. Itu tahqiq, makna buat datang hukum berserta dalil. Mari hukum berserta dalil tu kita panggil tahqiq. Tahqiq masalah ni apa dalil dia. Jadi itu antara makna tahqiq. Dan di sini dia bukan dengan makna itu. Al-muradu bitahaqquqi as-subutu 'ala al-wajhil haq, sabit sungguh atas jalan betul, atas jalan hakikat. Makna ba'da tahaqquqi, makna setelah nyata sungguh ti, bukan setelah mensabitkan dengan dalil. Ya, la bi makna isbatil ahkam bi adillatiha. Kenapa? Li'annal musannifa lam yadhkur laha adillatan, kerana musannif tidak sebut baginya dalil fi ma sabaqa, pada barang yang telah lalu. Musannif bukan sebut dalil ni, bukan sebut dalil dahulu, dalil dah sebut lagi lepas ni, wa amma burhanu. Nampak, ni baru sebut sifat-sifat. Wal ahsanu, yang lebih ahsannya, lebih eloknya kata muhasyi kita, an yurada bit tahaqquqi, bahawa dimaksudkan dengan makna tahakkuk itu az-zuhuru wal bayanu, maksudnya setelah zahir dan setelah nyata. Au yuradu bihi, atau dimaksudkan wa an yurada au yurada bihi, tak, an yurada bit tahaqquq az-zuhuru wal bayan, au yurada bihi al-ma'rifatu ataupun maksud thumma ba'da tahaqquq dengan makna thumma ba'da ma'rifati, setelah kamu tahu, setelah pengetahuan tentang yang telah dahulu, maka dia habis. Wa idhafatuhu lima ba'dahu hina idzin, maka mengidhafatkannya dengan barang selepasnya itu, ketika itu termasuk daripada min idhafatil masdari ila maf'ulihi, daripada idhafat masdar kepada maf'ul ba'da hazfil fa'il, lepas menghazafkan fa'il. Gimana? Tengok matang, tengok kalam syarah. Ai thumma ba'da tahaqquqi wujudihi, ba'da tahaqquqi wujudihi, mengidhafatkan tahakkuk kepada wujud, itu termasuk daripada idhafat masdar kepada maf'ul selepas dihazaf fa'il. Mana jadi takdir kalamnya macam mana? Ai ba'da ma'rifatika wujudahu, setelah mengetahui oleh engkau akan wujud Tuhan. Jadi buang engkau tu idhafat masdar pada maf'ul. Habis. Wa qawluhu yajibu, dan wajib, ai yajibu alaika, wajib atas kamu, an ta'rifa, bahawa kamu mengetahui, annahu yajibu, bahawa sesungguhnya wajib bagi Tuhan, ila akhirih. Qawluhu wahya ai sifatul ma'ani. Dia tu sifat ma'ani tu istilahan, pada istilah. Ni nak terang ni, wahya kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bimawjudin aujabat lahu hukman tu. Tu yakni nak terang makna pada istilah. Amma lughatan, adapun ma'ani pada lughah, fahiya ibaratun amma laisa bidhatin. Ma'ani
pada bahasa merujuk kepada perkara yang bukan zat. Wujudiyan kana au salbiyan au ghairahuma, sama ada benda itu wujudi ataupun salbi ataupun tidak wujudi, tidak salbi. Amrun itibari ke. Jadi makna ni pada bahasa benda selain pada zat, umum. Wa qawluhu kullu sifatin ila akhirih tu hadza dhabitun. Ini dhabit saja, la ta'rifun. Ni bukan ta'rif. Ni dhabit saja. Sebab apa beza? Ta'rif maksud sini ta'rif bil had. Yang dalam mantik. Jadi dia bukan ta'rif. Bukan ta'rif. Lianna ta'rif la yusaddar. Kenapa? Kerana ta'rif la yusaddaru bi kulli. Dia tidak dimulakan dengan kul. Ta'rif awak tak mula dengan kul. Dari segi teknik buat ta'rif dalam ilmu mantik. Kul tak jadi ta'rif tu. Bukan ta'rif bil haddi. La yusaddaru bi kullin. Li'annaha lil afra. Adi tak bagi tu. Tak amzah. Dia itu merujuk kepada afrad. Kul itu merujuk pada afrad. Kul makna setiap. Kullu fardin setiap satu-satu individu. Wa huwa ta'rif tu lil mahiyah. Ta'rif tu bukan nak tuju kepada maqsadat dia ataupun mu'arraf dia. Nak tuju pada mahiyah dia tu. Apa hakikat dia? Wa huwa ta'rif lil mahiyati. Menunjuk kepada mahiyat. Okay? Sebab tu kata tidak dimula dengan kun. Kullu sifatin kullu sifatin wa sifatin kal jinsi. Maka sifat tu umpama jinsun fit ta'rif. Kenapa? Li syumuliha li sifatil wujudiyati, kerana dia merakumi sifat wujudiyah, wa thubutiyah dan sifat subutiyah, wa salbiyah dan sifat salbiyah. Kullu sifatin maujudatin. Wa qawluhu maujudatin. Maujud, sifat yang maujud apa? Ai kharijan, maujud fil kharij. Maujud sungguh sampai boleh dicapai dengan panca indera. Bihaitsu yumkinu ru'yatuha. Sekira-kira mampu dilihat, yumkinu ru'yatuha law kushifa 'annal hijabu. Jika diangkat daripada kita hijab, nescaya kita boleh nampak. Ini nak kata sungguhnya ada. Bukan mesti nampak dengan cara tu, nampak tak? Tapi maknanya ni ulama cakap atas jalan imkan. Imkan. Hakikat kan Allah alam. Tapi sebab ru'yah, asbab ru'yah ataupun ilah bagi ru'yah tu wujud je. Jadi benda hak wujudi di sisi ahli kalam memang boleh nampak. Walaupun bukan daripada bentuk yang jenis nampak. Dia bukan ilah dia tu mesti berfizikal gitu. Sebab tu di sisi ahli kalam boleh tengok bunyi. Boleh tengok rasa. Boleh tengok benda lagi. Bau. Warna memang itu bertakluk dengan mata di sisi hukum dunia ni. Tapi benda-benda lain. Kerana ilah bagi ru'yah itu wujud je. Nampak? Atas dasar itu mereka mengumumkan. Di hakikat sebenar guana serah Allah Ta'ala. Jadi benda ni bagi anak nak tekan sangat pun tak payah tekan sangat lah. Tekan. Kalau orang awam payah nak faham. Boleh faham ke? Boleh nampak ke? Ya, dia macam anak biasa buat contoh kan. Bunyi dia ni boleh nampak bunyi. Dengan nampak vibration dia. Dia punya getaran tu. Hatta benda ni. Benda ni ada vibration dia. Tahu tak? Dia tidak, walaupun nampak ada, dia ada vibration dia. Melihat apa lagi? Melihat bunyi. Melihat apa? Melihat benda lagi. Suara. Bunyi dah. Melihat benda lagi. Dengar. Dengar apa? Dengar benda. Melihat kan? Dengar. Orang dengar suara. Dengar benda. Boleh dengar tak? Awak ni pun kalau dari segi sains pun memang dia mungkin ada getaran dia, gesaran dia kan. Bahkan setiap makhluk tu Allah Ta'ala cerita dia ada tasbih dia.
Tapi hakikat sunnah wallahu a'lam macam mana cara ru'yah tersebut. Tapi kenapa ulama letak ni? Kerana illah bagi ru'yah tu wujud. Faham tak? Ni siapa ada duk tekan juga. Sifat ma'ani, sifat benda. Sifat kuat pada diri kita. Kalau Tuhan angkat hijab, kita akan nampak diri kita dan sifat kuat kita. Sifat kuat kita tu satu, diri kita satu. Nampak dua benda tu. Kita nampak diri kita, nampak sifat kuat. Nampak diri kita, nampak ilmu. Asing. Sebab itu. Nampak diri kita, nampak ilmu. Betul lah. Faham gitu tak? Makna nampak diri kita, satu, nampak ilmu. Ni pun kita boleh nampak pula. Lepas tu nampak pula sifat kuat kita. Nampak pula sifat pendengar kita. Nampak sifat pelihat. Yakin itu. Jadi, kaifiat nampak tu, sebab bila kata nampak tu, ya benda ni, kena faham sebab apa gitu. Sebab apa ulama sebut tu. Jadi, hurai, siapa hurai pagi tu. Memanglah makna kalau, sebab apa nak nampak, sebab ya ada. Nampak cara guana tu, Wallahu'alam. Nampak cara guana tu, Wallahu'alam. Tu nak duk fikir-fikir rasa Wallahu'alam gitulah. Kita hurai yang paling dekat kita nak faham keadaan ni. Kita kena faham kenapa mereka kata boleh nampak walaupun pada adatnya benda itu bukan daripada jenis nampak. Kerana ulama ahli kalam menyabitkan illah bagi ru'yah itu ialah wujud saja. Dan nampak sungguh ke mana? Tu kita tak boleh nak masuk. Sebab benda kita tak mampu dicapai akal. Cuma adalah takrib ataupun kita boleh ambilkan contoh terdekat macam tadi lah. Mendengar benda yang pejal begini ada bunyinya tersendiri. Melihat suara, walaupun suara tu bukan dia zahir inkishah daripada sifat pelihat, tapi kita boleh boleh nampak dengan cara adanya alat. Dah hari akhirat Allah Taala mampu buat panca indera kita boleh lebih pada tu dia mampu. Gitulah. Jadi nak cakap depan orang ni, cakap jangan siapa menyebabkan kalam annahum yukadzibullah wa rasulah. Percakapan yang menyebabkan orang akan mendustakan Tuhan dan Rasul. Nak ajar orang tapi ajar benda yang akhirnya orang mendustakan. Pelik kata ustaz ni ngajar. Jadi kena pilih-pilih dengar je lah. Tu orang kampung. Sebab dia taslim. Dia percaya ke ustaz, dia kata aku dah erti. Kalau orang bijak sikit, dah kena tanya. Dah kena mikir balik. Kata boleh jadi. Dia tengok dia baca dia ni. Ni akan jadi yukadzibullah wa rasulah ni. Padahal benda hak nak khabar tu simple sangat je. Tapi bila hurai tu menyebabkan orang tak boleh terima. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Maknanya kena cakap dengan orang tu ikut kadar kemampuan akal mereka lah. Ke mana mutaki? Nak faham ke mana? Ada tak tu? Ke duk alam lain? Ada sini ke? Ada sini. Nak terang ke mana tu? Payah juga tu. Dia tanya Syekh. Tanya Syekh. Syekh kata ke mana? Ada? Ru'yah Tuhan. Benda yang ada tu lah. Ru'yah Tuhan kembali pada benda. Maujudah. Sifat maujudah. Dia kata sifat yang ada. Kita boleh nampak Tuhan, kita boleh nampak kudrat Tuhan. Sebut gitu contoh. Makna akhirat kalau Tuhan angkat daripada kita hijab, kita boleh nampak Tuhan dan kita boleh nampak kudrat Tuhan. Tak berani nak cakap itu. Sebab macam dua benda awak nampak. Macam dua benda awak nampak. Jangan lebih-lebih ingat syarah. Syarah ni jangan lebih-lebih sangat. Nak khabar apa? Nak khabar kudrat tu benda hak wujudi, bukan benda reti aja. Jadi apatah lagi kita melibatkan Tuhan. Kalau sekira-kira diangkat hijab, kita akan nampak zat Tuhan dan kita akan nampak kudrat Tuhan. Kita akan nampak sifat basar Tuhan. Kita akan nampak sifat hayat Tuhan. Macam berasingan pula. Tapi mungkin maksud bukan itulah. Orang hak dengar tu. Orang dengar tu. Ada nama itu tak?
Dia macam seolah-olah sifat tu tersusun pada tu. Sebab tu so. Paling malam. Hak tu Mu'tazilah tolak. Hak orang yang gitu Mu'tazilah tolak. Mu'tazilah tolak. Jadi ulama nak bermakna kalau wujud tu mafhum benda yang wujudi. Boleh nampak. Ya boleh nampak sebab dia benda ada. Bagaimana cara nampak? Bagaimana cara kenampakan itu? Waktu kita luar daripada kemampuan kita. Kalau nak senang ambil ni lah macam dinding putih. Hak ni semua makhluk. Kita nampak dinding yang putih. Benda hak nampak se ke dua? Se kan? Putih ada tak? Nampak tak? Nampak. Dinding ada tak? Nampak tak? Nampak juga. Nampak tak? Macam mana? Jadi benda bukan benda payah sangat. Boleh kita nafikan putih? Tak boleh. Sebab ia ada. Okay. Qauluhu qa'imatin bimawjudin, yang ada pada yang mawjud. Laisa lil ihtiras. Qai ini bukan lil ihtiras, bukan nak mengeluarkan, bukan nak mengasingkan, bal huwa bayanun li haqiqatis sifah. Bahkan dia nak menerangkan hakikat sifat. Yakni sifat itu dia ada pada benda hak mawjud, ada pada zat. Itu hakikat sifat. Bayanun li haqiqatis sifatil wujudiyah. Bayan bagi hakikat sifat yang wujudiyah. Ai annaha la taqumu bi nafsiha, iaitu sifat ni tak boleh diri sendiri. Wala bihalin. Betul? Betul. La taqumu bi nafsiha wala bihalin. Itu. Ke tak ada ke lain? Makna qiyamah bima mana ni? Qa'imatin bimawjudin. Aujabat lahu hukman. Okey. Lepas tu dia kata benda wala ni la taqumu bi nafsiha. Dia tidak berdiri sendirinya. Wala bihalin, dan bukan dia itu bangsa hal, bukan dia itu jenis hal. Ada nuskah lain. Itulah. Okey, nak menyatakan bahawa dia itu bukan berdiri dengan sendirinya, dia ada pada yang lain. Wala bihalin, dan bukan dia daripada bangsa hal. Wa qawluhu aujabat lahu hukman, yang mewajibkan baginya satu hukum. Apa itu hukum? Wa huwal ma'nawiyatu, iaitu sifat ma'nawiyah. Makna bila ada ma'ani, maka mewajibkan adanya satu benda lain, iaitu hukum bagi ma'ani tersebut yang kita namakan ma'nawiyah. Ada kudrat. Kudrat itu, maka dengan ada kudrat, maka adanya kaunuhu qadiran. Ma'nawiyah itu. Itu hukum. Mewajibkan hukum, yakni mewajibkan adanya ma'nawiyah. Ada putih pada dinding, maka keadaan dinding yang berwarna putih. Lazim lah. Tak ada putih, tak ada keadaan putih, dinding warna putih. Warna hitam, maka keadaan dinding warna hitam. Manis. Ada manis pada air, maka keadaan air yang manis. Bila tak ada manis, tak ada lah hukum keadaan air yang manis itu. Ai wa huwal ma'nawiyah wa hadza tahqiqun li madhhabi ahli sunnah, dan inilah tahqiq bagi mazhab ahli sunnah. Inilah kalam yang hak, yang sebenar di sisi ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Wa huwa anna sifata la tujibu hukman, tidak mewajibkan satu hukum illa liman qamat bihi, kecuali bagi yang ada padanya. Makna sifat itu tidak mewajibkan hukum kecuali pada siapa hak dia ada je. Jadi sifat tu ada pada Zaid, maka hukum tu ada pada Zaid. Dia tidak kata sifat ada pada Zaid, maka Umar pula ada sifat tu sebab ada pada Zaid. Tak. Kaitan ni. Ni kaitan dalam ada perbincangan di sisi falsafah sini. Mazhab-mazhab yang terpesong. Jadi di sisi ahli sunnah wal jamaah, bila ada sifat,
pada zat, maka dia mewajibkan hukum pada zat itu sahaja, bukan pada hak lain. Wa huwa anna sifata la tujibu hukman illa liman qamat bihi. Kecuali bagi yang berdiri sifat qamat as-sifah bihi ay biman. Fal ilmu, ni contoh. Fal ilmu al-qaimu bi Zaidin, ilmu yang ada pada Zaid, la yujibul alimiyata. Jadi maf'ul bagi yujibu. Tidak mewajibkan akan keadaannya berilmu illa lahu, kecuali baginya. Bukan ilah tu. Illa lahu. Sini macam ilah. Tu Yasin dah. Illa lahu. Yang ni Indo Yasin kan? Tak baru duk mencabar tak lama ni. Tidak mewajibkan keadaan alim itu kecuali pada diri Zaid saja. La li amrin, bukan pada amal. Masalan, sebagai misalnya, khilafan lil Mu'tazilah. Ini menyalahi bagi pandangan Mu'tazilah fi qaulihim, pada kataan mereka, innaha tujibu hukman li ghairi man qamat bihi. Dia mewajibkan ada hukum bagi yang lain daripada yang berdiri sifat padanya. Mu'tazilah kata, bila ada sifat pada zat, bukan sekadar pada zat, dia pula boleh menyabitkan hukum bagi selain zat yang berdiri sifat padanya. Walidha qalu, dari kerana itu mereka kata, innal kalama, sesungguhnya kalam itu qama bisyajarah, sifat kalam itu ada pada syajarah, ada pada pokok. Wa aujaba lahu ta'ala kaunuhu mutakalliman, dan mewajibkan keadaan Tuhan itu berkata-kata. Mana? Ini Mu'tazilah dia menghuraikan, menceritakan bagaimana berlaku sifat kalam bagi Allah Ta'ala kan. Apabila Nabi Musa mendengar kalam Allah. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa sebenar-benar bicara. Okey. Sekarang ni Mu'tazilah pada ayat ni ayat Quran tak dinafi, terpaksa takwil lah. Wa kallama Allahu Allah berkalam dengan Nabi Musa. Dalam ayat lain min janibit turil aimani, daripada pihak kanan tak? Syajarah tu disebut syajarah. Syajarati, gana ayat dia Umi? Syajarati ayya Musa. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasy syajarati. Fil buq'atil mubarakati minasy syajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Surah Qasas ayat 30. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasy syajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Apabila datang kepada tempat tadi oleh Nabi Musa, nudiya min syati'il wadil ayman, maka diseru daripada tepi lembah yang sebelah kanan, di tempat yang diberkati dari arah pokok kayu. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah Tuhan sekalian alam. Jadi dah ni pun kalau tengok, ni Kristian percaya ni. Apa tak kalau buka biblical studies, yang ada gambar pokok ada api. Dalam tengok ada gambar pokok ada api. Saya tengok tak? Bukan pokok Christmas. Bukan pokok Christmas. Christmas lain tu. Untuk nak ada Santa Claus tu. Tu sama. Ada Melaka. Ada gambar pokok, ada api. Sebab benda tu maklum bahawa Nabi Musa cakap daripada belah wadi di sebalik pokok. Suara tu mari ikut pokok. Jadi Mu'tazilah kata bahawa
Yang berbicara tu pokok. Sebab apa? Sebab Nabi Musa mendengar kalam. Maka Mu'tazilah di sisi dia wajib mendengar suara. Kalau Tuhan bersuara, nescaya ada sifat baru pada diri Tuhan. Mustahil Tuhan ada suara. Hak ni hak Wahabi kata Asy'ariyah macam Mu'tazilah Sebab kita kata ada kalam nafsi, kalam Tuhan tak bersuara, tak berhuruf. Ia menyamakan kita macam Mu'tazilah. Lain. Kita tak nafi kalam nafsi. Dan kita tak nafi kalam nafsi. Kita isbat kalam nafsi dan kalam nafsi. Yang ada pada diri Tuhan ialah kalam nafsi. Mu'tazilah ni dia nafi terus sifat kalam nafsi, sifat ma'ani tu, tak ada sifat kalam. Sifat kalam hak sungguh ti. Dia siapa hak ada sifat kalam? Sifat kalam itu bersuara dan berhuruf. Kerana lazim kalam bersuara berhuruf ada pada pokok. Maka bila pokok berbicara, maka Tuhan itu Tuhan yang berbicara. Itu kata walidha qalu innal kalama qama bisyajarah, bukan qama billah. Sebab dia nak menafikan ada sifat dia tak terima sifat ma'ani pada Tuhan kan? Apa? Jadi yang ada sifat kalam pokok. Kerana kalam di sisi mereka mesti berhuruf bersuara. Maka sifat kalam itu ada pada pokok. Dengan itu mewajibkan keadaan Tuhan berkata-kata. Kaunuhu mutakallimah tidak nafi. Sebab itu maknawiyah. Lihat apa tak? Apa nak nafi? Apa? Apa dengar dulu? Hukum kat atas pokok tu kan. Tak. Hukum Tuhan tu kaunuhu mutakallimah tu. Apa ilah kaunuhu mutakallimah? Ada sifat kalam. Di sisi kita. Di sisi kita selesailah. Sebab Allah Ta'ala memang bersifat dengan sifat kalam, sifat ma'ani. Maka adalah keadaan Tuhan mutakallimah. Mu'tazilah, Tuhan mutakallimah tak? Mutakallimah. Kalau nafi kafir. Dah ada tak sifat kalam? Tak ada. Sifat kalam ada mana? Ada di pokok. Nampak? Itu dia kata di sisi ahli sunnah bahawa sifat itu bila ada pada zat dia tidak mewajibkan hukum bagi selainnya. Sebab apa dia kata tak ada sifat kalam? Pertama, kalau ada ta'andudul kudamak lah. Lagi pula lazim pada dia kalam itu mesti berhuruf bersuara. Mustahil Tuhan tu ada kalam berhuruf bersuara. Maka diletakkan sifat kalam pada pokok. Apatah lagi ada ayat Quran yang mereka takwil dengan makna supaya kena dengan mazhab mereka. Nampak? Hak ni pun antara perkara isu ni, isu kalamullah. Benda hak orang aim Asy'ariyah ni. Aim Asy'ariyah. Hatta orang hak tulis buku Asy'ariyah pun dia tak faham. Dia duk tuduh Asy'ariyah. Qama bisyarah. Wa aujaba lahu ta'ala kaunahu mutakalliman. Hak ni isu tak dikeluar tu. Wa qawluhu ihtirazan minas salbiyah. Supaya dapat nak mengecualikan daripada salbiyah. Ai al-ma'nawiyah. Ihtirazan mana? Ihtirazan ni salbiyah tu. Hukman. Famaujudatin tu ihtirazan ani salbiyah. Nak mengecualikan, nak mengeluarkan daripada salbiyah. Kat mana ni? Hana lagi dah ni. Sifat salbiyah. Apa tu? Al-ma'nawiyah. Al-ma'nawiyah je. Gitu je. Wal ma'nawiyah. La'alla sawab wal ma'nawiyah. Makna maujudah itu nak mengecualikan, nak mengeluarkan sifat salbiyah dan juga sifat ma'nawiyah. Baru tu kan, baru yastaqim kalam. Jadi la'alla sawab ada sawab wal ma'nawiyah dan juga sifat ma'nawiyah. Qauluhu wa ma'na qiyamiha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Itulah. Bis. Okey. Kat mana pula ni?
Kat mana kita berhenti? Hasyiah Al-Ashmawi ala Al-Ajurumiyah. Maf'ulun bih. Gambar ada tak ni? Siapa yang online live FB ni, nampak keluar tak skrin? Pak Kak Ana ni macam dia kata macam waiting for live video. Kalau keluar okey lah. Kat Ana? Tak ingat? Ha, ni. Siapa nama ni? Mutaki kat Ana. Soalan kita panjang sangat, jadi Ana tak boleh nak jawab. Ha? Ha? 5 orang ustaz. Mana? 3 minggu. Oh, tak. Kat mana? Masdar. Maf'ul bih, bukan? Masdar tu lepas maf'ul bih ke? Maf'ulu masdar dah. Babul masdar. Ya. Lepas tu? Walismul mansub. Qauluhu walismul mansub ay bil fi'li al-muwafiq. Situ. Al-muwafiq lahu fil lafzi ka darabtu darban. Ha. Betul lah. Situ qauluhu al-ismu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qauluhu al-ismu. Al-ismu. Hak ni qauluhu mana? Masdar dia kata al-masdaru huwa al-ismul mansubu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Bermula masdar itu ialah isim mansub yang datang pada keadaannya yang ketiga. Mari pada kedudukan yang ketiga pada tasrif fi'il. Nahwu qaulika daraba yadribu darban. Daraba yadribu darban telah memukul ia, sedang memukul ia pukulan. Wa huwa ala qismain, dibahagi dua. Lafziyun wa ma'nawiyun. Matan dulu. Lafzi. Wa ma'nawi. Dan juga ma'nawi. Masdar yang lafzi dan masdar yang maknawi. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdha fi'lihi, kalau menyamai lafaz amil dia itu, lafaz masdar itu akan lafaz fi'il dia, amil dia, maka dipanggil lafzi. Nahwu qataltuhu qatlan wa in wafaqa ma'na fi'lihi, kalau menepati makna fi'il duna lafzihi, tapi lafaz dia tak sama, fa huwa ma'nawiyun, dipanggil masdar maknawi. Nahwu jalastu qu'udan, aku duduk akan sebagai duduk. Jalasa qa'ada, makna sama. Wa qumtu wuqufan, aku berdiri akan sebagai satu pendirian. Wa ma ashbaha dzalika, dan seumpamanya. Okey, qauluhu alismu kharaja al-fi'lu, keluar oleh fi'il. Betul itu. Maka keluar fi'il tak masuk ah. Wa qauluhu al-mansub kharaja al-marfu' wal majrur, keluarlah marfu' dan majrur. Dah majzum? Keluar tak? Keluar huwa sebab isim walaisa fihi al-jazmu, tidak ada pada isim itu jazam. Apa ada mutaki? Jurumiyah. Duduk saja apa? Duduk saja apa? Orang apa jurumiyah boleh naik makam tau. Tipu pula, la ilaha illallah. Betul tak Ustaz? Orang apa jurumiyah boleh naik makam tak? Naik makam tak? Tengok tanya Ustaz. Tanya Rush. Apa jurumiyah boleh naik makam? Ingat saja kitab jurumiyah. Tuan dia lepon laut tak basah. Tahu tak? Tok atas Kaabah. Dok jadi buruk pun. Karamahnya Syekh Ibnu Ajurum, Syekh Son Haji.
Jadi masa-masa terluang tu baik apa jurumiyah. Haji tak ada haji ni, haji muda. Haji muda ingat dia. Ingat dia jurumiyah. Qauluhu fi tasrifil fi'li, pada tasrif fi'il. Ai tahwili. Tasrif dengan maksud tahwil min sighatin ila sighatin. Daripada satu sirah kepada satu sirah yang lain. Nahwu istakhraja yastakhriju istikhraja. Tu tasrihnya tu panggil. Tasrih itu makna kita alih daripada satu sirah pada sirah lain. Wa tadahraja yatadahraju tadahrujan. Tadahraja yatadahraju tadahraja. Yatadahraju tadahrujan. Wa daraba yadribu darban wa ma ashbaha dhalika. Wa ma dzakarahu al-musannifu laysa ta'rifan. Apa yang disebut oleh musannif bukan ta'rif lil masdar, wa innama huwa dhabitun. Tengok dhabit. Dhabit tidak jadi ta'rif sebab ta'rif ni mesti ta'rif yang had. Zuhad. Dengan hai'ah menceritakan tentang zawat dia. Ini tidak, dia sekadar dhabit. Irtakabahu, yang dibuat oleh musannif. Irtakabahu, musannif buat gini, tashilan alal mubtadi. Ada ya tak? Ada. Sini ana tak ada ya ni. Atau ada? Mubtadi, sebagai memudahkan kepada orang mula baru nak belajar. Jadi banyak-banyak kerana kitab tu ta'rif awal dia ta'rif secara dhabit atau secara rasam je. Qauluhu wa huwa qismani, iaitu ada dua bahagian. Qismani ai dzu qisman, ada mudhaf yang mahzuf. Sebab apa? Sebab masdar tu bukan dua bahagi. Masdar tu empunya dua bahagian. Dia tu ada dua bahagi. Dzu qisman. Fahuzifa al-mudhafu, dihazafkan mudhaf. Wa uqima al-mudhafu ilaihi maqamah, maka didirikan mudhaf ilaih kepada tempatnya. Fartafa'a irtifa'ahu, maka terangkat dia, terrafaq dia akan rafaqnya. Fartafa'a al-mudhafu ilaih irtifa'ahu irtifa'al mudhaf. Fartafa'a irtifa'ahu, maka jadi rafaq dia akan sebagai rafaq macam mudhaf. Dzu qisman, mudhaf jadi khabar sini kan, wa huwa dzu qisman. Qauluhu lafziyun wa ma'nawiyyun, lafzi dan maknawi. Wa bayanu dzalika, keterangan demikian itu, annahu in kana al-masdaru, jika masdar itu lafzahu, kalau masdar itu lafaz dia, lafaz fi'il. Bukan, in kana al-masdaru lafzuhu, dah habis gitu. Dah habis. In kana al-masdaru lafzuhu min lafzi fi'lihi fahuwa, itu jumlah fahuwa lafziyun itu baru jadi khabar kepada kana. Jadi lafzuhu jadi apa tu? Lafaznya badal apa? Badal lah. Badal kepada in kana al-masdaru lafzuhu. Badal kepada masdar. Kalau ikutnya in kana lafzul masdar min lafzi fi'lihi fahuwa lafziyun. In kana al-masdaru lafzuhu min lafzi fi'lihi fahuwa lafziyun. Nampaklah tu i'rab tu. Ana dak panjang-panjang i'rab ni. Kira dak faham orang tanya. Kita anggap kira fahamlah ke. Fahuwa lafziyun. Wa sumiya dzalika, dan dinamakan itu sebagai muakkidan. Masdar muakkid, dia nak mentakkidkan kepada fi'il tu. Maf'ul mutlaq ni. Masdar tu maf'ul mutlaq. Jadi masdar muakkid, dia nak mentakkidkan kepada fi'il tersebut, pada makna fi'il. Yang disunat, yang digalakkan. Solat itu digalak. Ni muakkidah ya. Masdar itu yang mentakkidkan. Isim fa'il ya. Wa mithaluhu qauluka, contohnya berkata engkau, darabtu darban wa akaltu aklan, aku pukul akan sebagai satu pukul sungguh. Akaltu aklan, aku makan sungguh. Wa qataltu qatlan, aku bunuh akan satu bunuh. Wa ma asbah dzalika.
Okay. Wa in wafaqahu fil makna, kalau menyamai fi'il tersebut, kalau menyamai masdar akan fi'il fil makna, pada makna, duna lafzi, tak pada lafaz, fahuwal ma'nawiyun, maka dipanggil masdar maknawi. Nahu kumtu wukufan, aku berdiri akan sebagai satu pendirian, wa jalastu qu'udan wa nahwu dhalika, dan seumpamanya. Babu zarfiz zamani wa zarfil makan, bab zarf zaman zarf makan. Wallahu ta'ala a'la wa ala, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin.